Hai, Assalamualaikum. Bersama aku Arif Nasir. Hari ni aku nak kongsi pengalaman sewaktu aku 6 hari berada di negeri bawah bayu Sabah. Kali ni aku bersama pihak Yayasan Ikhlas. Bukan niat kami untuk bercuti, tetapi dengan satu misi. Hari pertama, sebaik saja aku dan anggota sukarelawan tiba di lapangan terbang Tawau, kami terus berjumpa dengan Puan Kasnah yang sakit diserang angin ahmar. Sewaktu Puan Kasnah cuba menceritakan keadaan beliau kepada kami, dia seolah-olah menahan sebab yang tidak mungkin terluah dengan kata-kata. Namun sebelum kami bergerak meneruskan misi, kami sempat memberikan sumbangan dan juga kata-kata semangat kepada beliau. Menjelang petang, Yayasan Ikhlas meneruskan misi menghantar bantuan ke sebuah rumah di kampung Titingan Tawau. Anak-anak diberikan peranti mudah alih untuk memudahkan proses pembelajaran di rumah, memandangkan kini PNP dilakukan di atas talian. Jelas terpancar kegembiraan di raut wajah ibu dan ayah mereka apabila menerima bantuan yang dihulurkan. Hari kedua kami masih di Tawau. Pihak kami bersua muka bersama lebih ramai lagi relawan anak-anak Sabah yang akan turut serta membawa bantuan Peng Ikhlas. Menelusuri sebuah perkampungan atas air, kami diberitahu Kampung Kuna Jaya Tawau ini ialah sebuah kawasan black area atau boleh dikatakan kawasan hitam. Sepanjang kami berada di kampung tersebut, walaupun keadaan jambatan yang agak lusuh, tetapi aku kagum motor masih boleh berjalan di atas jambatan tersebut. Kanak-kanak juga boleh berlari tanpa ada perasaan risau. Setelah mengunjungi sebuah rumah yang dihuni oleh Pakcik Said, kurang upaya, kurung tangan dan rumahnya yang agak uzur, kami berhati-hati sepanjang berada di sini. Namun malang tak berbau apabila jambatan yang aku dan dua rakan media yang lain jalani runtuh tiba-tiba. Kejadian berlaku sekelip mata. Tak sempat untuk aku selamatkan apa-apa barang ketika itu, dan aku rasa sangat bersyukur sebab tak ada apa-apa mengalami kecederaan, hanya mengalami kerosakan pada alat elektronik yang dibawa. Aku sempat ditemu bual oleh rakan media yang turut serta di dalam misi pada waktu itu. Selepas itu, kami singgah ke stesen minyak untuk aku bersihkan diri. Misi diteruskan seperti yang dirancang. Kami bergerak menuju ke rumah adik Nur Ashikin binti Adawani yang tinggal bersama keluarganya di Kampung Muhibah, Lahad Datu. Ashikin tinggal bersama ibu dan 5 lagi adik-beradiknya. Ayah mereka bekerja sebagai buruh estet dengan pendapatan hanya RM500 sebulan, manakala ibunya hanya bekerja sambilan di sebuah kilang. Hari ketiga, kami berkesempatan menuju ke sebuah kampung di kawasan berbukit. Bang, apa nama kampung dalam ni bang? Tak tahu nama kampung lah. Seribu Tatan. Apa makan itu? Seribu Tatan. Kau ni? Seribu Tatan Lahad Datu. So hari ini kita akan ada beberapa buah rumah yang kita akan pergi dengan rombongan Yayasan Ikhlas. Ya. So semoga semua yang berada di sini adalah orang-orang yang ikhlas. Alhamdulillah. Dan terimalah kami seadanya. Alhamdulillah. Okey. Hey. Terdapat seorang nenek yang bernama Bakut binti Konsyut yang berusia sekitar 80 tahun, kaum dusun. Beliau tinggal di pedalaman Lahad Datu bersama Hamsa Rizan, cucu tunggalnya, sejak kematian suaminya pada tahun 2012. Rumah yang diduduki mereka jauh di pedalaman dan kos pengangkutan ke bandar dari kawasan berbukit ini mencecah sehingga RM60. Bayangkan kesulitan yang mereka hadapi demi kelangsungan hidup mereka. Hamsa Rizan pernah bersekolah berasrama sehingga tingkat 1, tetapi berhenti sekolah disebabkan dibuli oleh pelajar-pelajar senior. Hamsa Rizan tidak mengenali siapa ayahnya, bahkan sudah lama dia tidak bertemu dengan ibu kandungnya. Agak unik bagi seorang anak muda sanggup meninggalkan dunia mudanya hanya kerana mahukan neneknya kembali ceria. Di kampung yang sama, kami bertemu dengan Abang Jo dan keluarganya yang tinggal di kampung Seri Putatan, di sebuah kampung pedalaman di Lahad Datu. Perjalanan jauh, sukar dan mahal menyebabkan dia jarang ke pekan, melainkan mungkin sekali sebulan. Hanya 2 daripada anaknya yang bersekolah, itu pun terpaksa memanjat bukit bagi mendapatkan talian internet untuk sistem PDPR. Hari keempat, siapa sangka bahawa rumah yang sempit dan daif ini ada seorang kanak-kanak yang hebat dan berpotensi tinggi.
adik Rozaimi Ramzi, berumur 8 tahun dan bersekolah darjah 2 di SK Pekan Sempurna, juga merupakan pelajar cemerlang yang berpotensi tinggi. Ibu bapanya menyara kehidupan mereka sekeluarga dengan menjual pisang dan berpendapatan sekitar RM500 sebulan sahaja. Pihak Yayasan Ikhlas menyumbang pek bantuan makanan kepada keluarga ini serta sebuah peranti untuk kegunaan PDPR buat anak anda Rozaimi. Hari kelima, seramai 420 orang anak-anak asnaf di kalangan penduduk setempat mendapat asas pendidikan Al-Quran dan Fardu Ain. Al-Huda Islamic Learning Center di Sempurna, Sabah adalah sebuah pusat komuniti bagi membangunkan masa depan yang baru buat mereka yang terpinggir. Seterusnya, kami menuju semula ke lapangan terbang Tawau. Pihak TUDM telah memberikan penerbangan ikhlas untuk barang-barang sumbangan untuk misi kelima. Kali ini seberat 11 tan pula. Pengalaman ini aku rasakan sangat mahal apabila aku sendiri dapat memasuki dalam pesawat untuk mengambil pek bantuan yang dibawa. Hari terakhir, kami ke sebuah pulau yang indah, Pulau Danawan. Pulau ini diduduki oleh suku Bajau Laut, sama ada yang tinggal di darat maupun yang berpindah randah di laut. Islam telah sampai ke pulau-pulau ini buat sekian lamanya. Ada surau, ada pendakwah, sama ada yang bermustautim di kebanyakan pulau ini maupun kunjungan secara berkala. Masih ramai juga di kalangan mereka yang pagan dan ramai juga yang memeluk Islam beberapa kali, bergantung siapa yang datang memberi sumbangan bantuan. Untuk Pulau Danawan, sumbangan pek makanan kepada 100 keluarga miskin, tegar, hadiah telekong kepada anak-anak perempuan mereka, dan Yayasan Ikhlas juga menaja seorang guru agama yang tinggal di Pulau Danawan untuk mendidik mereka untuk jangka panjang. Selamat tinggal Danawan yang menawan, kenangan manis kau dan aku. Okeylah, itu saja pengalaman yang aku dapat kongsikan sepanjang aku berada di negeri bawah Bayu. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe guys. Bye bye.